Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, kurniaan iman, ihsan, Islam dan berbagai-bagai nikmat, terutama nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita ini, iaitu hidup. Yang mana hidup itu kita mengetahui bahawa hidup itu bukanlah kita, tetapi penceritaan yang mana Allah yang maha hidup. Allah nak menceritakan tentang keesaan dirinya, ketunggalan dirinya yang bercerita, yang mengesah-kesahkan daripada Adam, daripada Don Muhammad, awal-awal lagi ingin aku dikenali. Maknanya Allah ini dikenali, Allah membuat cerita-cerita, kisah-kisah, supaya kita jangan nampak apa yang berlaku pada kita, setiap nafas turun dan naik, apa saja rasa, apa pun cerita-cerita baik atau buruk, ataupun pertukaran siang dan malam, ataupun apa saja yang di langit, di bumi, sekalian alam ini, semuanya ingin aku dikenali. Maknanya kita dijadikan semua ini adalah sebenarnya menceritakan tentang diri keesaannya. Ini yang bersyukurlah kita kepada Allah, bahawa kita ini sebelum kita hidup, kita ini tidak ada. Maknanya kita bukan asal kita ini, kita ada. Kita tidak ada. Sebelum ini kita tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh apa pun di sekalian alam ini belum ada, Allah itu sudah berada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu cukup, maha cukup. Keberadaan diri Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu diadakan yang lain. Keberadaan Allah, kerana dia maha sempurna. Tetapi Allah berkehendak di dalam dia berasyik pada dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin dikenali, maka terzahirlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu makhluk Allah yang pertama Allah jadikan. Tetapi tetap juga dijadikan itu untuk menyatakan nur, iaitu menyuluh, tetap untuk menyatakan yang wujud, yang esa hanya Allah. Bukan dijadikan menunjukkan ia itu banyak, tapi tetap juga esa. Ceritanya mengalir tetap kepada banyak mana keluar daripada Nur Muhammad, roh-roh para nabi, 124,000 nabi,
keluarlah mapus, keluarlah apa segala malaikat-malaikat, jin-jin, syaitan, iblis, semua makhluk-makhluk Allah yang bertambah setiap hari Allah jadikan, maka semuanya menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita ketahui. Di sinilah ala tuju kita sebenar. Bila kita faham bahawasanya kita telah berada di daerah yang Allah Subhanahu Wa Taala hendaki, iaitu bukanlah kita yang membuat sesuatu amal, tetapi amal itu sendiri adalah dia, cerita dia. Apa saja kehidupan kita, nafas kita turun naik, sebanyak bilangan nafas kita, semuanya adalah dia menceritakan, dia yang hidup. Maka kita ini tetap dalam keadaan tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dicari lagi. Habis kita di mana? Kita ada di alam gaib ke? Jangan dicari. Kalau dicari lagi, maknanya kita tidak faham hakikat sebenar yang Allah Ta'ala jadikan adalah ingin dikenali. Bila kita kenal, bahawa kita tahu kita tidak pernah ada. Itu namakannya mengesakan Allah, la ilaha il. Tapi kalau rasa lagi menyorok kat sini, gaib kat sini, ada lagi kita Allah, maknanya kita tak faham. Nabi Musa tu lebur, tak ada, Allah tak ada kan, baru betul. Baru betul tauhid, baru betul dinding zat dia sampai mentauhidkan Allah. Para rasul, para nabi semua dah sampai dinding zat, tak ada mahu ada rasa keakuan diri. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Semuanya Allah, aku. Tidak dia merasa ada dirinya. Barulah dia akan nampak sekalian alam ini juga adalah semuanya Allah jadikan untuk menyatakan yang ada hanya Allah. Baru kita faham. Selagi kita tak faham, ada lagi nak rasa kita nanti dibalas apa, maka itu kita tak dapat tauhid yang benar, maka kita tak akan mendapat kemanisan yang sebenar-benar. Masih lagi kita nak rasa ada keakuan diri, sedangkan Allah memberikan kita kalimah sakti. Pertama sekali dia suruh kita menafikan la ilaha il. Tak ada, kita tak ada betul-betul, baru kita nyata yang ada hanya Allah, bukan ada dua. Di situ tempat yang paling aman. Lagi nak rasa ada, tak aman kita. Selagi ada diri kita, tak aman, tak tenteram, tak mendapat ketenangan. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala bercerita, mengisahkan kisah-kisah dirinya itu supaya kita tahu. Kita jangan ikut merencana ataupun membuat sesuatu itu kita rasa kita yang berbuat. Sebab kita dah melanggar. Hawa nafsu kita suka melanggar. Hawa nafsu kita, kedirian kita suka berbalah-balah dengan Allah. Kita rasa kita yang berbuat amal. Dalam solat kita rasa kita yang solat. Dalam berpuasa kita rasa kita berpuasa. Dalam hidup ni kita rasa kita yang mengingat Allah, kita menyembah Allah. Maka itulah jadinya, maka kita berkehidupan dengan akuan diri, maka kita tak dapat merasakan kemanisan iman. Kemanisan iman itu akan datang bila kita benar-benar dalam ibadah itu sendiri, kita tak merasa kita. Kita ini ibarat, kalau nak bagi faham sikit lah, kita ni robot yang dikontrol oleh Allah. Apa nak berlaku sesaat, semuanya disusun oleh Allah. Tapi ternyata payah orang yang bersikap hawa nafsu, ada keakuan diri, susah nak memahaminya. Dia akan mencari juga akuan dirinya juga. Sebab dia ini suka berbalah-balah. Maka itu dia tidak dapat yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Minta jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Tetapi dia tidak nampak jalan yang lurus itu macam mana. Dia rasa dengan dia beramal, dia banyak ilmu. Bukan saya kata tak boleh beramal, bukan saya cakap tidak boleh berilmu. Tetapi dia rasa dia beramal. Dia rasa dia yang melakukan amalan-amalan itu.
Maka dia mengaku dia Tuhan yang boleh menyembah Tuhan. Dan dia rasa dia berilmu banyak, dia cari ilmu. Dia rasa dialah memiliki ilmu. Bukan Tuhan, tapi dia memiliki ilmu. Ini yang dikatakan la ilma lana, perlu kita buang. Kita belajar ilmu, jangan menyangka kita mempunyai ilmu. Kita belajar ilmu, siapa yang bagi pandai? Yang bagi pandai Allah. Jadi yang pandai itu Allah, bukan kita. Boleh belajar ilmu. Jangan kata si Haji kata jangan belajar ilmu. Bukan. Fahami betul-betul. Belajarlah ilmu, jauh macam mana, banyak mana. Tapi jangan mengaku kita berilmu. Kalau banyak ilmu kita nanti jadi sombong macam iblis. Iblis terlampau banyak ilmunya. Maka disuruh sembah, mana boleh aku lagi banyak ilmu. Adam apa baru ciptakan. Jadi sombong. Siapa-siapa pun kita. Aku dah 30 tahun jadi imam, tiba-tiba kau datang ke tempat aku, kau nak jadi imam pula. Sombong. Dia rasa dia dah beramal 30 tahun dan ilmu dia tu dah tinggi. Akan dia, bila Allah nak melantik seseorang jadi imam, gantikan, dia dah rasa macam dia tertekan. Dia tak tentu arah dia. Sebab dia rasa dia yang layak, bukan orang ni. Itu maknanya. Kita ni makna masih lagi bila dia uji Allah, maka kita masih duduk dalam keakuan diri. Maka itu Allah kata suruh la ilaha illallah, supaya jangan merasa engkau yang beramal. Dan memang betul pun yang kudrat engkau beramal tu, kehendak tu datang daripada siapa? Itu semua engkau beramal menyatakan Allah yang menyembah, cukup dirinya sendiri, bukan engkau. Tapi kalau engkau rasa engkau yang beramal, datang daripada mana hidup, datang daripada mana kudrat, datang dari mana kehendak, datang daripada mana ilmu engkau nak menyembah pada Allah. Engkau beramal tadi, engkau rasa engkau amalan engkau. Maka itu perhatikan benar-benar. Bukan tak boleh beramal, boleh beramal. Tetapi innal lazina amanu, beriman dulu kepada Allah, kenal betul-betul Allah. Baru kita tahu kita tak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada daya upaya. Kudrat dan iradat, kehendak pun tak ada. Kita nak bergerak, angkat mata pun, kelopak mata pun tak larat. Tapi bila kita dah dibagi lama sangat, kita sombong, kita rasa kita tak terasa kelopak mata kita yang angkat tu Allah. Kita rasa kita sebab kita tak mengaji. Kita angkat air, kita rasa kita sebab kita tak mengaji. Kita tak mengaji, kenal diri, kenal Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita. Innal insana lafil khusr. Bila seseorang itu dia berada keadaan rugi, kalau Allah kata rugi, memanglah tak ada untung kita ni, memang rugilah. Kalau rugi meniaga tu tak apa lagi, boleh meniaga lagi. Tapi kalau rugi, Allah Ta'ala kata kita kena ubah apa sebab kita rugi. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah, maka kita tak tahu macam mana nak mengesakan Allah. Kita rasa kita qul huwallahu ahad. Kita rasa kita yang mengesakan Allah. Sebenarnya bukan kita, tapi qul huwallah tu dialah yang mengesakan dirinya. Kita tidak ada. Habis ni ada ni. Ini menyatakan dia, bukan kita. Menyatakan dia yang hidup. Menyatakan apa? Dia melihat. Dia menyatakan dia mendengar. Dia menyatakan dia yang berkehendak. Mengatakan dia yang berilmu. Menyatakan dia yang berkalam, berkata-kata. Jangan lagi diingat kita yang berkata-kata. Nak dimahirkan, nak dibawa dalam kehidupan kita. Bukan tauhid tu hanya menyebut aja, tapi membawa perilaku tu dalam 24 jam, dalam pernapasan kita sentiasa mengesakan Allah 24 jam. Baru kita tahu kualiti kita macam mana. Banyak kita melanggar, banyak keakuan-keakuan diri. Tak apalah kita belajar. Jangan kata susah kita tak belajar. Kita kata merepek si Hajiz ni. Dia kata merepek pula saya ni. Padahal ini ilmu sejati yang para rasul, para nabi, para wali Allah, orang arif billah amalkan. Inilah amalan soleh. Inilah ahsanu amalah yang Allah nak lihat 24 jam.
Kalaupun kau beribadah banyak pun, ibadah-ibadah yang kau lakukan itu solat, puasa, zakat, haji, fitrah, bersedekah, infak sana, infak sini, berbuat baik di sekeliling kampung, lakukan umrah tiap-tiap bulan. Itu semua kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, akan membawa kepada kerosakan. Puncanya amalan itu nak diambil oleh Allah, mesti orang itu ciri-cirinya, kalau amalan dia, ilmu dia betul, mesti ciri-cirinya dia tak mengakui. Itu syarat dia. Tak mengakui bahawa dia yang melakukan ibadah itu 24 jam, solat, puasa, haji, umrah, zakat, itu dia tak merasakan. Setiap dia buat, dia tidak merasakan ada dirinya, melainkan itu adalah hak-hak Allah yang telah diskripkan oleh Allah untuk kita lakukan. Bukan kita, tetapi dialah yang melakukannya. Setiap kali kita berdiri dalam solat tengah malam, kita merasakan dialah yang menegakkan, dia yang kudrat dia menyembah dirinya sendiri. Bukan lagi kita harapkan, ya Allah kau nak balas apa dengan aku, ya Allah. Itu masih lagi kita bersifat, iaitu menyembah kepada kemauan hawa nafsu. Bila kita menyembah kepada akuan hawa nafsu, maka akan diberi Allah di dunia. Maka di dunia yang didapat, kita tidak merasakan perjumpaan, pertemuan dengan Allah. Kita berada di dalam kerugian dan kita telah mensekutukan Allah dalam beribadah. Wa na'udzubillah. Maka kita tak sedar kita telah melakukan pekerjaan penyembahan kepada amal kita, bukan kepada yang punya amal itu tadi. Kerana yang beramal itu adalah dia yang melakukan ibadah-ibadah, yang melakukan sembahyang, solat, itu semua Allah. Kita ni dipelakukan, bukan kita melakukan. Kita yang dipelakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya kita duduk situ. Nikmat. Inilah yang dikatakan syurga yang paling tinggi, iaitu dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Hilang keakuan diri kita. Ini yang paling disuruh, dikehendaki oleh Allah. Maka itu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 124,000 para nabi dan berjuta-juta para wali Allah, disambung-sambung lagi supaya kita mendapatkan Allah ketika di dunia. Barulah kita disebut orang yang beruntung. Siapa yang sebutnya? Allah. Sebab apa? Kita telah mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah, iaitu sentiasa mengesakan Allah. Tiada diri kita dan tiada semuanya, melainkan kita lihat adalah menyatakan keesaan Allah yang maha hidup. Yang lainnya semuanya binasa. Semua makhluk Allah, bila kita dah yakin kita tidak ada, yang ada hanya Allah, semua sekian alam ini kita lihat tidak memiliki hidup, melainkan apa yang kita lihat, mereka itu hidup semuanya diberikan oleh Allah kehidupan. Baru kita nampak fa'ainama tuwallu fasama wajahullah, baru betul. Tapi kalau diri kita belum lagi faham, kita perlu olahkan lagi, mohon pada Allah, sebab banyak sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela dalam diri kita, masih berlegar, masih lagi kita abaikan, masih lagi kita tak anggap serius, kita tak sungguh-sungguh, kita tak sungguh-sungguh nakkan Allah, kita sungguh-sungguh nakkan dunia, nakkan kemauan kita. Sampai bila kita kejar dunia, sampai bila pun kita dapat dunia seisinya, gunung pun jadi emas pun kita takkan puas, takkan cukup. Sebab kita berpenyakit. Jadi itulah kita harus kembali kepada Allah yang boleh menenangkan kita, yang boleh mencapai kebahagiaan yang sebenar-benar adalah kita perlu membuang keakuan diri. Supaya kita merasakan Allah je yang wujud. Baru kita dapat kemanisan iman, bahagia kita bahawa kita ini bukannya hidup dulu. Sekarang kita rasa kita ni hidup dulu.
Tidak, kita bukan hidup dulu. Kita ni mati, kita ni tak ada. Kita ni belum ada lagi. Belum disebut ada lagi. Yang ada hanya Allah. Jadi harus kembali kepada yang ada. Bukan merasa ada. Lalu Allah berikan kita tu adalah tak ada dulu. Allah sebut mati dulu kita ni. Tak ada dulu. Kita ni belum disebut ada. Al-ata alal insanu khinu minad dari lam yakun syai'an maskura. Di suatu masa dulu kita belum ada lagi disebut apa-apa. Waktu tu Allah je. Bila kita dibagi diadakan roh kita, dimasukkan dalam rahim ibu kita, jadi maka kita rasa ada pula. Kita bukan ada dulu. Kita ni tak ada. Habis yang ada siapa? Allah. Maka tu Allah kata allazi khalaqal mauta wal haya. Dia kata mati dulu. Allah Ta'ala kata kita ni mati dulu. Sekarang ni kita rasa hidup dulu. Kita rasa kita hidup dulu. Tu yang berat tu. Maka dia ajar, dia suruh kita mengantuk supaya sedar. Kita tidur tu mati. Tak sedar juga. Allah mengajar kita bahawa tidur tu mati. Supaya kita tahu kita tempat kita tak ada mati. Dia bagi kita ngantuk. Tapi kita tak yakin. Kita rasa ngantuk tu kita perlu tidur. Berapa jam ni doktor kata. Jadi kita tertipu. Maka itu kita kena proses balik. Mencari jalan kembali ke rahmatullah. Jalan kembali ke rahmatullah itu adalah kita ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah betul-betul jalan yang betul. Bukan minta pada makhluk. Makhluk tak tahu jalan yang betul. Jalan yang betul itu adalah jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buang keakuan diri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Meyakini la ilaha illallah. Dan juga kita bukan sekadar meyakini, tetapi kita mengamaliakan. Kita memang la ilaha illallah. Tak ada yang ada hanya Allah. Bergerak kita, hidup kita, bercakap kita, nafas kita turun naik, ilmu kita, pendengaran kita, percakapan kita, kehendak kita, semuanya adalah jangan lagi diingat ada. Kita ni tak ada. Baru dapat kita rasakan yang hidup Allah, yang mendengar Allah, yang melihat Allah. Tetapi mengapa kita masih lagi berbala-bala nak mengaku kita ni Tuhan? Tapi kita tak sedar kita dah bertuhankan diri kita, hawa nafsu kita. Dengan mengatakan, aku buat solat ini tengah malam, aku berpuasa, aku yang gini, bersedekah, aku yang melakukan haji, aku tu tadi dah mengaku engkau Tuhan. Sedangkan engkau itu diperlakukan oleh Allah dan engkau bukan melakukannya. Yang melakukannya adalah Allah. Dan kita ini robot, ibaratnya mati. Tak boleh buat apa-apa, tak bergerak. Yang menggerakkan nafas kita turun naik itu Allah. Dan memberikan kita rasa kehendak-kehendak untuk kita ke mana-mana. Untuk kita nak merasai apa pun. Itu semua kehendak Allah. Mengapa kita susah sangat nak faham? Itu kita lihat dalam diri kita. Kenapa kita susah nak faham? Sebab kita tertipu pertama sekali adalah kita dilahirkan dalam keadaan kejahilan. Iaitu apa dia? Bila lahir anak Adam, kata Rasulullah, mak ayah, mak bapak dia yang mencorakkan, corak dengan ilmu lain. Jadi kita lahir-lahir, kita menjadi musibah besar adalah kita ni dicorakkan Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, ataupun benar-benar Islam. Maka itu pertama malapetaka besar, dilahirkan maknanya Islam tetapi tak memahami Islam. Maka tu mak bapak yang pertama yang bertanggungjawab atas mendidik. Tetapi mak bapak itu sendiri tidak memahami, mengenal Allah, mengenal diri. Maka dia kata dia didik dia Islam. Tetapi ternyata bukan didikan Islam. Maka lahir anak itu tidak dididik Islam. Kerana apa? Kita lahir-lahir dienggit.
Tahu injection kita? Itu injection yang pertama yang Yahudi berjaya untuk membawa kita jahil pada Allah. Itu injection pertama. Yang kita boleh bersetuju pula, mak bapak bersetuju untuk anaknya di-inject oleh sihir-sihir Yahudi. Ini salah satu dia sebab besarnya. Berbanding orang dulu-dulu yang belum ada lagi merdeka dulu, semua elektrik belum ada. Itu mainan Yahudi, sihir Yahudi tak jalan lagi, tak kuat jalannya. Bila masuk elektrik, masuk internet, masuk digital dajjal, habis kita disihir hari-hari. Salah sikit syirik dia ajar kita supaya jadi bodoh, supaya jadi jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak sedar. Itu salah satu punca besarnya. Mengapa susah sangat kita ni nak kenal Allah? Kenapa? Sebut la ilaha illallah selalu, solat selalu, puasa selalu, zakat buat baik, tapi masih jahil tentang Allah. Kenapa? Sumber dia tadi adalah dilahir tadi dah dimasuk racun Yahudi. Kita pula tak nak lawan. Kita kata tak apalah, injek tu apa itu, selamatkan penyakit ni, penyakit. Apa dia ni? Itu kan nak masukkan racun itu. Itulah sihir Yahudi. Orang dulu-dulu, orang-orang daripada Indonesia mana-mana, kalau datang Malaysia dia akan bawa ilmu santau. Takut orang sebut santau. Jangan pergi tempat ni, sini banyak santau. Sini orang main santau berlawan-lawan. Jangan pergi tempat ni, jangan makan tempat ni. Jangan lalu sini. Jangan duduk lama-lama. Takut satu masa dulu santau. Tapi sekarang santau Yahudi tu, sihir dia lebih. Tiap-tiap hari kita buat tak tahulah. Dah jadi makanan pula santau-santau. Di Yahudi tentera Dajjal ni buat. Malah kita bagi duit pula kat dia pula. Dia santau kita, dia sihir kita, kita terima kasih. Terima kasih engkau melindungi kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah masalah besar kita sekarang ni. Susah kita nak keluar daripada aquarium sistem Yahudi. Dan ada pula yang kata, baguslah sistem ni, kita kena sambut baik. Beli nyamuk yang baik ni, bunuh nyamuk yang tak baik. La ilaha illallah. Mengapa bangang sangat manusia ni? Memang Yahudi nak membodohkan kau, barulah dia dapat menakluk kau. Itulah cara yang diajarkan oleh keturunan dia, iaitu Firaun, Namrud. Dia nak jadi pemimpin, iblis ajar dia supaya bodohkan manusia, supaya tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah, terjadilah engkau akan mimpin mereka. Jadi dibodoh-bodohkan dengan jangan belajar mengenal diri, mengenal Allah. Dia bagi ilmu-ilmu, solat, puasa, ni universiti semua dia buka, dia support Yahudi ni. Tapi jangan bagi dia kenal diri, kenal Allah. Ini pun kita tak perasan lagi ke? Kita nak tunggu apa lagi? Kita masih mempercayai dia sebab dah terlalu lama. Sudahlah, keluar dah. Jangan kita mati mengikuti sistem-sistem Yahudi tu. Allah nakkan kita selamat. Allah pengasih penyayang. Dia pengampun. Sudahlah tu. Bilanya kita nak betul-betul dengan Allah. Allah sayang nak selamatkan kita, kita jauh pada sistem Allah SWT. Dia utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada kita, menyuruh kita macam-macam, jangan mengikuti sistem Yahudi. Rasulullah menjelaskan, jangan kita bermesyuarat dengan Yahudi. Ni kita negara kita bermesyuarat dengan Yahudi, berbaik, ikut pula sistem dia. La haula wala, habis rakyat kita, habis umat Nabi Muhammad SAW. Terkena beletan-beletan, iaitu racun-racun Dajjal yang dibawa oleh pengikut anak murid Dajjal, iaitu Yahudi laknatullah. Kita bukan benci orang, tapi membenci perangai dia. Sebab Allah meletakkan perangai, sifat-sifat sesat itu dan menyesatkan itu kepada orang Yahudi. Kerana dia tidak akan senang kepada kita umat Islam. Jadi balik. Allah tu
dia mempercayai bahawa kita boleh. Maka tu Allah memberikan kepada kita kefahaman demi kefahaman. Tidak Allah biarkan istidraj. Allah biarkan Fir'aun, Allah biarkan orang, Allah bagi kekayaan. Tetapi jauh ini tidak, Allah menyedarkan kita mana Allah sayang. Allah tahu kita boleh berubah. Mengapa kita tunggu tangguh lalai, nantilah kenapa? Ini saat ni sudah berlaku. Dah masuk 2024 ni, lagi kuat nanti. Jangan sampai kita tak boleh buat apa nanti. Dah sampai semua kita dah jadi boneka-boneka mereka. Mereka telah bodohkan kita betul-betul sampai kita percaya kepada dia. Dah sampai kita dah jadi makhluk-makhluk Allah yang maknanya jauh daripada Allah, baru kita nak kembali. Dan kita pun tak tahu jalan kembali macam mana. Sebabnya kita rasa kita dah tak ada kekuatan dah. Kita dah bersandar dengan keduniaan ni. Kita bersandar dengan janji-janji tentera-tentera Dajjal memberikan makanan kepada kita. Kita rasa dia telah mengolahkan makanan dan kita mengharapkan makanan daripada mereka. Kita dah terbiasa mengikuti sistem mereka dan kita mengharapkan sistem mereka itu dapat membantu kita. Ternyata itu semua dusta. Jangan sampai kita tak sedar Allah menyelamatkan kita. Ibaratnya kita kerja dalam sesuatu situasi perbankan Yahudi. Kita jadikan dia sebagai Islamik. Ulama-ulama yang telah meletakkan label Islamik, bank Islamik. Padahal di dalam tu penuh penipuan, riba. Dan Islamik lagi banyak penipu. Ala tujuannya bank ni, asal nama bank semuanya pergi kepada Yahudi. Masih lagi kita nak iktirafkan lagi. Maka apabila kita telah lama duduk dalam bank 20 tahun, 30 tahun, maka Allah memberikan kita musibah, iaitu kita telah pecah amanah. Memang betul pun. Itu tujuannya Allah sayang supaya kita keluar daripada perkara yang kita duduk sekarang. Dah terlampau lama sangat kita ni menipu manusia dan tolong sistem Yahudi itu tadi untuk menipu manusia supaya jauh dengan Allah. Maka cukup masanya Allah mengeluarkan dan Allah telah membuat rencana Allah, iaitu engkau telah pecah amanah. Dan betul engkau keluar, terminate, maknanya engkau dikeluarkan, bahawa engkau telah berada di dalam keadaan engkau tak tahu nak berpaut kat mana. Sebab selama ni engkau senang duduk dalam bank tu. Mudah dapat duit, orang nak pinjam tak dapat duit, engkau boleh urus daripada belakang, tak apa, engkau upah aku gini-gini, aku dapat. Bagi tahu bos atas, bagi pinjaman lulus. Macam-macam cara penipuan. Engkau menolong orang dengan cara memijak kepala orang, membodohkan orang. Engkau pun tahu sistem tu yang kau buat tu salah, tapi engkau masih lagi berseronok-seronok. Tiba masanya Allah nak nyedarkan, Allah berikan sesuatu musibah di mana engkau telah dikeluarkan dari pecah amanah. Dan kau dalam risau kemurungan, berminggu-minggu tak bercakap dengan orang, termenung. Siapa nak bayar duit kereta, duit rumah aku, anak nak sekolah. Engkau didatangkan oleh bisikkan was-was untuk supaya engkau bunuh diri, engkau gini. Tu dia. Tapi kalau engkau diselamatkan oleh Allah lagi, maka Allah mengutus seseorang untuk menyedarkan. Manusia Allah menyedarkan supaya ini adalah satu rencana Allah untuk menyelamatkan engkau. Padahal banyak lagi yang ada dalam bank, tapi Allah pilih engkau. Engkau jangan lemah semangat. Ini adalah Allah sayang, inilah dia. Bahawa engkau tahu bahawa inilah sesuatu hikmah yang Allah jadikan pada diri kamu. Maka mengorak belangkah balik, terima kasih kepada Allah, dan jangan masuk ke dalam bank tu lagi. Jangan lagi bersubahat dengan bank. Ini tujuan utama Allah SWT merencanakan untuk kita jadi kembali kepada Allah, berada dalam keamanan Allah. Banyak lagi saudara-saudara kita yang belum lagi dapat kesedaran, dah jadi seronok, dah jadi iaitu makan babi di hari-hari. Babi tu dia tahu haram, tak nak makan, geli, tapi dia melakukan riba, haram juga.
Sama taraf dia dengan babi, tapi dia tak rasa geli, dia mengamalkan, dia rasa seronok pula bagi anak isteri makan. Ya Allah, jangan kita sekali-kali bersubahat dengan orang yang bekerja dengan bank, jangan makan duit dia. Ya, macam kita bersubahat, dia nak belanja, jangan kita belanja dulu dia. Kan kita tahu dia kerja bank kan, kita jangan, walau dia pengarah apa, dia kaya pun, kita bayar dulu, jangan bagi dia bayar. Jangan kita makan duit yang sumber bersubahat dengan dia. Ya, kerana kita termasuk nanti orang-orang yang akan bersama dengan mereka nanti. Ya, tu, jangan berurusan dengan dia. Supaya nanti dia dah terkena belitan, iaitu belitan riba tu tadi, penipuan. Jadi otak dia suka menipu je. Otak dia dalam kepala dia, lagi di atas pengarah, lagi kuat penipu dia. Ya, sudahlah bertaubat. Jangan, kau akan menerima penyakit yang sangat teruk, iaitu di mana Allah membiarkan. Allah jadikan tadi ayat-ayat Allah, engkau buta, engkau tak dapat melihat ayat-ayat Allah. Disebabkan penyakit yang ada dalam diri engkau tadi. Engkau memperolok-olokkan, disebabkan engkau melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang, haram, riba. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab-sebabnya tadi yang menyebabkan kita ini adalah diperbodoh-bodohkan oleh orang Yahudi. Bukan Yahudi itu pandai, bukan Fir'aun itu pandai, tapi iblis ajar dia, kau nak takluk dunia, kau bodohkan manusia. Kau enjit sana, kau enjit sini. Manusia nanti jadi bodoh. Dalam manusia itu nama dia apa ni? Fasik. Tahu fasik? Fasik ni manusia yang tak mau kenal Allah. Dia beramal juga, tapi fasik. Fasik ni adalah manusia-manusia yang jahil tentang Allah. Dia biarkan dirinya dibodohkan. Maka mudahlah bagi orang Yahudi membodohkan lagi. Sebab kita lahir, didikan kita tak bawa kenal diri, kenal Allah. Didikan kita hanya pergi solat, pergi mengaji, jangan tadabbur Al-Quran, jangan. Kau mengaji banyak-banyak, kau lagu sedap, kau dapat champion, jadi orang hormat kau jangan amalkan. Kalau amalkan, kau kena penjara. Kau amalkan, nanti kau kat dunia sekarang ni, engkau akan jadi susah mencari rezeki. Baik kau ulama, kau tinggi, kau sekadar bagi fatwa, tapi kau jangan amalkan. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu skrip-skrip yang Allah. Jadi kita nakkan tadi, Allah Ta'ala kata minta jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah jalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para Rasul, para Nabi, para wali Allah. Apa tu? Buang keakuan diri. Kenal diri, kenal Allah. Jangan jadi bodoh. Jangan jadi jahil tentang Allah. Bagi anak-anak kau yang baru lahir tu kenal. Ajar anak-anak murid kau, baik sekolah mana pun, apa pun sistem kita ada agung kita orang Islam, Perdana Menteri kita Islam, buat satu sukatan mata pelajaran untuk kenal diri, kenal Allah. Supaya tak ada jalan lain untuk menyelamatkan, melainkan harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah harus kenal diri, kenal Allah. Bila kenal diri, kita tahu banyak salah kita, iaitu salah yang pertama, keakuan diri kita kerana mengikuti sistem-sistem hawa nafsu. Maka itu kita harus mengikhtiarkan peperangan pada diri kita bila kita dah kenal. Wa fi anfusikum afalat. Ini jalan dia, jangan lagi kita menangguh-nangguh. Masanya dah tak lama lagi. Bila kita mengorak sekarang, masih sempat lagi. Bila kita mati dalam keadaan kita mengesakan Allah. Mati tetap mati. Kerana ke depan kita akan menjadi lebih sulit lagi, lebih berat lagi. Jadi caranya bukanlah boleh kita nentang mereka. Mereka dah terlalu ramai. Dan umat manusia terlalu banyak dah disihir. Dah dibodohkan supaya tak kenal diri, tak kenal Allah. Dah terlalu banyak. Jadi pelik apa yang kita cakap ni. Iaitu kembali selamatkan. Iaitu dengan cara balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah, cari pembimbing-pembimbing rohani, cepat. Tinggalkan, sudah tinggalkan.
Oh, tinggalkan nanti aku punya rezeki, aku punya ni. Bila kita bertakwa, nakkan kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Yakinlah bila kau keluar daripada sistem Yahudi laknatullah ni, yang mengikuti sistem Dajjal, yang nak merosakkan kau, yang nak membawa engkau kepada ke arah luang biawak untuk supaya engkau hancur bersama dengan mereka, maka itu keluarlah cepat. Tak ada cara lain lagi. Jangan berbala-bala, berbincang-bincang lagi dah. Keluar aja daripada akuarium sistem Yahudi itu. Disebabkan hawa nafsu kau lah kau ngikuti. Sebabkan kau bersifat fasik, tak kenal diri, tak kenal Allah lah. Menyebabkan kau mudah boleh ikut dia. Dia tu bukan kuat pun. Tapi kau fasik dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah. Maka jadikanlah diri kau itu mukmin supaya kenal diri, kenal Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memanggil untuk kita dapat kemenangan. Tapi tidak, kita tak faham apa itu kemenangan. Apa itu kemerdekaan pun kita tak faham. Kita berada di dalam kesengsaraan, tapi kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Siapa lagi nak tegur? Allah, Rasulullah, para wali Allah. Orang arif bila memandang kita dengan pandangan kasih sayang untuk nak selamatkan kita. Kita buat selamba je. Jangan sampai menyesal. Jangan nanti salahkan siapa-siapa. Ini peluang masih ada. Keluarkan dulu semua duit-duit, seluruh harta-harta. Jadikan infak dia untuk fi sabilillah. Masanya dah sampai. Jangan sampai nanti keadaan dah terjadi, kita tak boleh keluar duit kita sendiri. Harta kita disita oleh Yahudi. Dia kontrol kita semua. Semua tentera-tentera kita tak boleh buat apa kerana dia dah mengontrol seluruh dunia tentera-tentera dia. Menerusi 5G yang dia pasang nanti, dia akan menghantar santau-santau dia tu tadi dengan cara mudah. Kat mana pun kita menyorok, pasti kita akan terkena beletan-beletan santau-santau dia tu tadi. Jadi orang yang betul-betul berada sentiasa mengesakan Allah, nafas yang masuk itu tak akan merosakkan dirinya. Udara akan menjadi mentauhidkan Allah. Ini sekarang udara kita dah telah dijadikan 5G. Gelombang-gelombang 5G menerusi udara itu telah dimasukkan dengan gelombang-gelombang sihir-sihir yang kita tak nampak, tapi dah terkena pada kita, hingga menyebabkan kita lalai jauh pada Allah. Mudah sangat kita tertipu. Nyamuk pula ada kuasa. Nyamuk ada kuasa sampai kita dah tak nampak dah. Allah tu lebih berkuasa. Sampai nyamuk pun kita nampak ada kuasa. Takut kita dengan nyamuk. Padahal Allah dalam hati kita tak ingat Allah, kita tak risau. Nyamuk tu yang kita dia ajarkan kita takut-takutkan dengan makhluk. Ini kerja Yahudi. Dia gembar-gemburkan, dia buat cerita, dia masukkan dalam sesuatu sistem apa ni, YouTube, sistem internet ni semua dimasuk satu dunia. Dia boleh sebarkan di virus-virus ni, menakut-nakutkan kita. Kemudian dia inject, dimasuk supaya kita terasa macam kita ni perlu perlindungan dia. Padahal perlindungan kita hanya Allah, hilang kita. Kita solat juga, kita puasa juga, kita zakat juga, kita mengaji Quran. Tak apa kau mengaji hari-hari 30 juzuk. Engkau taranum kau tapi jangan kau tadabbur. Sikit-sikit tadabbur tak apa, jangan kau amal ya. Yahudi ajar kita gitu. Sampai la ilaha illallah pun kita tak tahu nak tadabbur dia. La ilaha illallah tu benda ayat yang suci, yang makna tauhid, yang menunjukkan bahawa kita ni faham ke tak faham agama Islam ni. Itu kepahaman tu adalah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kita tak faham, habis semua. Tak usah ceritalah solat dia, puasa dia semua. Sebab la ilaha illallah tu faham tak, itu menentukan antara kau ada Allah dan kau buang keakuan diri. Itu atas itu faham tadabbur di situ. Itu pun susah juga kita. Banyak orang kita yang tak faham, hanya sebut la ilaha illallah tapi tak faham apa erti la ilaha illallah. Bagaimana dia amalkan dalam kehidupan 24 jam yang mengatakan dia tak ada yang adanya Allah? Macam mana
Kita nak menjemput pertolongan Allah, sedangkan kita menjadikan berbalah dengan Allah. Pertolongan Allah sampai apabila kita betul-betul bergantung nakkan kepada Allah. Sekarang kita tak ada selera nak berhubung dengan Allah. Hingga solat kita tak ke mana pergi tak. Yang kita tahu nak ganjaran je. Kita tak tahu bahawa solat tu sendiri adalah dia menyembah diri dia sendiri. Jauh daripada pengetahuan kita. Padahal itu adalah asas-asas untuk kita mengukuhkan diri akidah kita dengan Allah. Jadi kita tidak lagi ragu, was-was, syak lagi. Bahawa kita yakin Allah yang berkuasa atas segala sekalian alam ini. Kerana Allah yang menentukan segalanya. Tak ada satu pun di sekalian alam ni, baik iblis, baik malaikat, baik Yahudi, baik Dajjal, baik yang semuanya di bawah pemerintahan kekuasaan Allah. Tapi apabila kita ni tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan nampak sesuatu itu menakutkan. Kita melihat mereka tu ada kuasa. Maka itu keluarlah. Janganlah kita lagi duk berbincang-bincang lagi. Keluar dah. Masanya dah terlalu sangat hampir. Saya tak boleh nak cakap apalah. Patutnya dah memang kita ni dah mengorak langkah, dah betul-betul bersungguh-sungguh kan. Nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih lagi kita duk keadaan berkhayal lagi. Duk berangan-angan lagi. Nak kumpulkan harta banyak mana. Nak kedudukan apa lagi. Saya pun tak faham. Menyebabkan kita bukannya bertambah cukup pun, lagi banyak dibagi lagi tak cukup. Sebab kita tak dapat Allah Ta'ala. Selagi kita tak dapat Allah Ta'ala, selagi itu dunia seisinya pun yang kita dapat, tetap tak cukup juga. Itu memang naluri kita harus kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah. Jangan sampai kita tertipu lagi. Sudahlah tu. Yang lepas-lepas tu sudah kembali. Allah sentiasa menunggu. Allah sentiasa menerima kalau kita betul-betul nak bertaubat kepada Allah. Pulang balik. Sudahlah. Yang lama tu jangan. Pulang. Sudah, jangan fikir lagi dah. Ini peluang Allah bagi. Allah sayang pada kita. Allah sentiasa mengampunkan kita. Kalau kita keluar daripada akuarium hawa nafsu, akuarium sistem-sistem Dajjal, sistem-sistem Yahudi yang lama kita amal, sudah kita keluar, tak usah banyak cerita. Nanti kita akan rasakan kemanisan dia dengan Allah. Dan kita akan rasa bahagia, ketenangan yang benar-benar. Itulah sebenar-benarnya apa yang hendak diucapkan. Tak lain, kalau ada Nabi SAW, tetap ini juga yang akan disebutkan. Supaya manusia kembali kepada Allah, merasakan tenang dengan Allah, aman dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya, insya-Allah sama-sama kita. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita bagi pencerahan lagi kepada Fadil Ustaz Ahmad Al-Zahir Al-Masri dan juga Syekh Latif dan yang lain-lain, insya-Allah. Assalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا Muhammad. Pada akhir zaman ini, salah satu ejen-ejen yang mengembalikan kesegaran dan kedaulatan Islam ialah kekeluargaan. Kekeluargaan ini walau macam mana pun hendaklah diikhtiarkan
supaya berkasih sayang dan berbaik sangka. Rupa-rupanya berkasih sayang dan berbaik sangka ini, nak dapat dia tu rupa-rupanya kena menghadap guru mursyid juga. Daripada kecil kita boleh dengar baik sangka dan kasih sayang, tapi bila rupa-rupanya bila kita merasai apa itu baik sangka dan kasih sayang, baru kita mengenal, oh selama ni rupanya aku ni hanya tahu begitu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mendengar perbahasan tentang baik sangka dan kasih sayang ini kali pertama dalam pengajian Al-Arif Billah Walid Al-Malik melalui anak murid dia Dr. Ahmad Fakhrul Razi Muhammad Zabidi. Dia yang memperkenalkan saya kepada Walid Al-Malik. Ceramah-ceramah dia asyik bercakap pasal baik sangka, kasih sayang, baik sangka, kasih sayang, baik sangka, kasih sayang, sehingga tulisan-tulisan kita pun berkisar berkenaan dengan baik sangka, kasih sayang, baik sangka, kasih sayang. Di saat umat Islam suka sangat bercakaran, terutama dalam orang yang menggemari urusan-urusan politik kepartian, yang merupakan sistem yang kita ambil, yang kita melanggan daripada najis penjajah. Apa salahnya selepas penjajah keluar, kita kembali kepada zaman keunggulan Kota Melaka ataupun negara besar Kedah tua yang wujud sebelum Rasulullah SAW dilahirkan lagi. Dah ada kerajaan Kedah tua yang menunggu-nunggu ketibaan Nabi akhir zaman. Lalu apabila diberitahu bahawa Nabi akhir zaman sudah lahir, sudah muncul, tanah Melayu ini semuanya beriman. Tidak ada perang berdarah, tidak ada berbunuhan, tidak ada setitis darah pun tumpah. Apabila Islam telah datang tanah Melayu, seakan-akan kita ini bangsa Yahudi yang menunggu Nabi akhir zaman lahir. Bezanya kita dengan Yahudi ialah kita tak kisah pun daripada bangsa mana dia lahir, tetapi Yahudi dia deserve, dia mahukan, dan dia rasa diri dia layak untuk memegang jawatan Nabi akhir zaman. Hanya senya bangsa mereka, iaitu Bani Israel je yang hak eksklusif untuk menerima jawatan Nabi akhir zaman. Lalu Allah SWT uji mereka. Akhirnya mereka memberontak, mereka ego, mereka sombong, tak nak pula beriman dengan Nabi akhir zaman. Sedangkan mereka yang tunggu-tunggu. Orang Arab selalu datang, selalu terdengar-dengar ejekan-ejekan orang Yahudi ke atas diri mereka. Nanti Nabi akhir zaman datang, tahulah korang, lebih kurang macam tu lah. Selalu orang Yahudi ejek-ejek bangsa Arab jahiliah ni, selalu sebut Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Tiba-tiba Nabi akhir zaman tu berada di bangsa Arab. Betul-betul kecewa orang Yahudi. Kecewanya itu sampai ke tahap mereka ini nak ambil, nak colik Nabi Muhammad ni dengan mencari beberapa tanda. Macam-macam tanda. Yahudi dah tahu dah tanda-tanda tu. Bahkan mereka ni punyalah ahli kitab yang unggul. Dalam kitab mereka dah tertulis macam mana watak ayah kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka ni tahu Abdullah tu merupakan ayah kepada Nabi akhir zaman kerana cahaya yang ada pada wajah Abdullah.
Sehingga seorang wanita menawarkan, mahu memberikan 100 ekor unta kalau sudi kahwin dengan dia walaupun sehari. Tapi oleh kerana dia dalam rombongan meminang Siti Aminah, dia teruskan perjalanan itu, lalu dapat bersama dengan Aminah selepas kahwin dalam 2-3 hari. Lalu patah balik ke tempat itu, ke kemah orang tadi, perempuan tadi yang menawarkan 100 ekor unta. Lalu orang tadi ataupun ayah kepada Nabi Muhammad, iaitu Abdullah, tertanya-tanya, "Wahai perempuan, dulu engkau nak kat aku dengan menawarkan 100 ekor unta, ni aku datang balik ni pasal engkau senap je." Dia kata, "Aku dah tak nampak cahaya pada wajah engkau. Apa yang kau lakukan 3 hari ni?" Dia kata, "Aku pergi berkahwin. Isteri aku nama Aminah." "Oh, padanlah," dia kata. "Nur pada wajah kamu sudah hilang, bertukar kepada rahim Aminah." Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan saya hormati sekalian, penantian kita kepada Imam Mahdi tu agaknya lah ya, suasana tu seumpama zaman-zaman awal-awal Islam tu, zaman-zaman itu. Kerana para ulama arifin billah sudah bercerita tentang hal ini seakan-akan ia ini dekat. Bukan seorang, bukan Syekh Aziz saja yang cakap ni. Ulama-ulama tersuruh, daripada Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Auni, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Abdul Somad, pendakwah-pendakwah da'i sejuta umat ni tergerak hati untuk memperkatakan tentang hal yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Justru tiada salahnya kalau kita bersiap siaga, tak ada salahnya pun seandainya kita ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak mampu untuk melakukan apa-apa persiapan seperti orang Yahudi, ya, yang telah melakukan persiapan, pelbagai persiapan, sehingga desain-desain rumah mereka pun disediakan untuk Armageddon, untuk Malhamah Kubra ni, sehingga mereka ini mempersiapkan, Allahumma salli ala Muhammad, perkampungan sunnah mereka sendiri yang berasaskan pada khidmat. Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa apa nama sistem diorang tu. Saya lupa. Ada dalam YouTube. Dia sistem dia duduk dalam satu kampung, semuanya sistem tertutup. Maknanya lembu kawan ni si A bela, kambing B bela, ayam C bela, buat mi, buat kuih muih, apa isteri si E pula buat. Kemudian dia berlega sesama diorang je. Berlega sesama diorang. Sistem pendidikan berlega sesama dalam kampung tu je. Sistem pendidikan, sistem makanan, sistem. Di setiap rumah mereka ada bunker. Ada bunker untuk bersembunyikan diri seandainya perang nuklear berlaku, dah ada. Ya. Tiba-tiba kita melihat perkara ini dengan pandangan yang sangat sinis, sedangkan kita ni ada ayat wa a'iddu mastata'tu min quwwah wa birribat wa min ribat. Ribat tu apa, tuan-tuan? Ribat tu apa? Ribat tu apa? Yang Yahudi buat tu lah ribat. Buat bunker, buat belajar memanah, belajar berkuda. Itu ribat tu. Belajar berenang. Oh, itulah kuno lah, itu semua teori konspirasi. Astagfirullah. Rasulullah kan cakap, ajar anak-anak kamu memanah, berkuda dan juga berenang. Ajarkan anak-anak kamu memanah, berkuda, berenang. Mana nak letak? Kata ahli sunnah, kata ahli hadis, kata pakar hadis.
tiba-tiba memperlecehkan hal-hal begini. Macam mana tu sikap double standard yang ada pada diri kita tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat persiapan dengan riadah begini tidak salah. Dalam pada yang sama kita tidak meninggalkan kerjaya kita, tidak meninggalkan tanggungjawab kita, tidak meninggalkan posisi-posisi kita, teruskan saja. Cuma hobi kita je bertukar. Kalau dulu main golf, tukarlah hobi tu bermana. Kalau dulu hobi mengumpulkan harta benda, sekarang hobi sedekah. Hobi sedekah. Sebab sedekah ni satu-satunya cara dalam Quran untuk menjadi hamba Allah yang kaya dunia dan akhirat menurut Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah sampai masanya untuk amalkan balik segala sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Dalam hadis 40 ada hadis izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Itu semua adalah semua saranan-saranan Al-Quran telah lama kita tinggalkan. Al-Quran, hadis suruh zuhud. Tetapi kita, bak kata Syekh Aziz tadi, kita Allahumma salli ala Muhammad. Hobi kita mengumpulkan harta benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Syekh Tuan Guru Zainal Asri pagi tadi dalam kuliah subuh dia kata, harta benda itu kalau mai kat kita, tidak mestinya tak boleh zuhud, dia kata. Zuhud itu tak mestinya orang fakir miskin tak ada apa, dia kata. Orang yang ada kereta, ada rumah pun boleh zuhud. Macam mana zuhud? Cara dia macam mana? Jangan buh dalam hati. Jangan buh dalam hati, kata Tuan Guru Syekh Zainal Asri pagi tadi dalam kuliah pagi tadi selepas subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Jangan buh dalam hati segala harta benda dunia, jangan buh dalam hati. Allahumma salli ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa Tuan Guru, berkat doa Tuan Guru Syekh Zainul Asri pagi tadi. Para arif billah berpesan kepada umat, jangan buh dunia dalam hati. Jadikanlah dunia ini di bawah tapak-tapak kaki kita. Dalam hati hanya ada Allah, hanya ada Rasulullah, hanya ada jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi nak menyatakan diri keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak lari daripada tajuk, iaitu yang dikatakan Allah Taala bekalkan kita dengan la ilaha illallah. La tu mentiadakan diri kita, yang meniadakan diri kita. Meniadakan keakuan diri kita. Meniadakan kita ni mengaku kita ni hidup, kita meniadakan. Jadi kita mengisbatkan yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya. Itu yang dikatakan sekalian alam yang Allah Taala jadikan supaya tidak menyatakan sekalian alam termasuk diri kita, tapi yang menyatakan Allah Taala menzahirkan sekalian alam untuk mentajalikan Dia yang Maha Esa. Itu yang sebenarnya. Jadi sama-sama kita perhatikan. Tadi saya ada melihat satu video yang terkini, yang berlaku di Malaysia kita ni lah. Yang tadi seorang lelaki umur dia orang muda, mengkelar dia kelar leher dia. Lepas tu dia kelar pula, dia kelar leher dia sendiri, dia kelar pula perut dia. Lepas dia kelar perut dia, dia tarik urat perut dia tu sampai panjang. Apa tu? Apa tu? Itulah racun yang dah dimasuk. Yang dah dimasuk, dikontrol oleh sihir Yahudi tadi tu. Sebab apa? Tak nak kenal diri, tak nak kenal Allah Taala. Selama ni kita leka lalai. Kita rasa kita ya, keakuan diri kita yang menyatakan diri kita. Jadi kita ni ikut je. Tunjuk yang dikatakan tadi, penceritaan tadi baru ni, pentadbiran Yahudi tadi. Itulah yang berlaku. Jadi kita melihat apa?
Kita tak lihat lain. Kita terlihat apa yang sekiranya kita tak ada benda ni, tak kenal diri, tak kenal Allah, Sang Pencipta pun kita tak kenal, akan berlaku begitu. Sebab tu apa Allah Taala kata, pancunglah diri. Yang Rasulullah SAW pun cakap, perangilah diri kamu. Perangi, dia perangi, Rasulullah SAW perangi diri umat dia. Perangi apa? Dalaman, perangi. Perangi keakuan diri tu yang penting. Jadi jangan sampai kita diperangi. Kita lah kena perangi diri kita sampai tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Sebenarnya yang sebenarnya yang wujud hanya Allah. Kita rasa kita yang wujud. Kita ni kita dilahirkan oleh dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita, dan kita di ibu kita bersalin, kita nak dapat dalam penzahiran di dunia ni, kita rasa kita. Itu yang nak dibawa penceritaan ini kepada umat sekarang ni. Terpulang. Kalau orang kata suruh saya berhenti benda ni, kalau orang kata saya berhayal cerita yang kita talk selama ni, saya minta maaf. Saya teruskan juga. Saya tetap akan teruskan juga. Sebab ini mengajak kepada mengesahkan Allah SWT. Saya tak peduli kau nak cakap apa, cakap. Tapi saya memohon kepada Allah SWT, saya bercakap perkara yang benar, perkara yang hak. Apa yang pencerahan daripada siapa jemaah yang cakap ni, daripada pembimbing rohani kita, Mursyid Arif Billah, bahawa ini yang sebenarnya perlu diperkatakan, mengajak kepada mengesahkan Allah SWT. Saya tak akan berhenti. Tak akan berhenti. Kau cakaplah apa pun, saya tak akan berhenti. Sebab ini yang dikatakan Rasulullah SAW yang sendiri yang ajarkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita bukan cakap je, tapi kita buat. Kalau siapa yang tanya pun apa proses dia, inilah yang sebenarnya la ilaha illallah ni kita tadabbur betul-betul lah, yang Syekh Azim kita tadi, tadabbur lah betul-betul. Kenapa kita nak berbalah-balah? Ini kita tadabbur betul-betul ni, la ilaha illallah. Itu pun dah cukup yang Allah Taala letakkan, yang dikatakan kau tak tahu baca Quran, kau tak tahu mengaji sekalipun, kalau ini yang kau kenal dulu, yang kenal Sang Pencipta dulu, insya-Allah apa pun akan masuk, Allah Taala akan ajar nanti satu persatu nanti, insya-Allah. Tapi itu yang sebenarnya. Kalau nak dikatakan suruh saya berhenti talk ni, saya takkan berhenti bang. Saya minta maaf. Saya akan teruskan juga sampai akhir hayat saya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya pun tak mampu apa pun. Tapi ini yang nak diperkatakan, kita perlu jelaskan kepada sahabat-sahabat kita ini. Ini. Tak nak ikut tak apa, nanti Allah Taala akan ajar engkau. Allah Taala akan ajar engkau macam mana cara dia. Terpulanglah. Tapi kita kena sedarlah bahawa kita ni yang sebenarnya kita tak wujud. Yang wujud hanya Allah. Sekalian alam kita ni cakap ni, sekalian alam ni Allah Taala wujudkan sekalian alam, itu pun dah terbukti yang sebenarnya, penerangan yang memang jelas. Kalau cerita dengan budak kecil pun dengar, dia faham lah. Susah kalau nak cakap dengan orang yang berilmu ni, susah. Betul saya cakap. Dia bukan berilmu ni, bukan kata apa. Dia rasa dia tu ada ilmu. Tu susah tu. Itu susah nak dibuangkan. Kau cuba ketepikan dulu. Kalau nak dikatakan dengar video ni, kau dengar daripada awal sampai akhir. Bohong, penipu kau. Kau ada dengar ke daripada awal sampai akhir? Ada tak? Ada dia kata ada. Pembohong kau. Tapi saya tak cakap pembohong, Saya meraikan. Saya meraikan. Tapi itulah saya nak nasihat di sini. Tak dengar pun tak apa. Saya tak rugi pun. Tapi inilah yang sebenarnya kita nak bawa. Saya seru kepada kawan-kawan saya, jemaah-jemaah yang sedang menonton live ni, mendengar live ni, dan ataupun rakaman sekalipun, kita teruskan, kita jangan berhenti. Kita teruskan mengajak kepada mengesahkan Allah SWT. Saya pun tadi Allah Taala ungkapkan apabila saya share link dalam broadcast, saya akan share link kepada personal semua. Dia terus sampai. Jadi siapa yang jawab saya punya share tadi tu, saya akan cakap dengan dia, maksud saya kawan-kawan saya lah. Saya akan cakap dengan dia, dengarlah sehari, dengarlah walaupun sehari. Dengar, jangan skip walaupun sehari. InsyaAllah dia akan dapat satu wazidnahum huda, kefahaman di sisi Allah SWT. Saya nak cakap, saya nak kongsikan, saya dapat, sebab tu saya kongsikan. Saya dapat macam tu. Dengarlah walau sehari. Sehari tak apa. Nak dengarlah malam ke, tengah malam sebelum tidur ke, tak kisah. Free kan sehari tu. Ada kawan saya dia bertugas di MUA sekarang ni. Dia jemaah di Kuala Lumpur. Saya pun cakap dengan dia, sahabat, dengarlah walau sehari, insya-Allah. Dia salah seorang jemaah, dengarlah walau sehari, insya-Allah akan Allah Taala letakkan kefahaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah tak lama dah.
Kita ni tengoklah banyaklah perumpamaan-perumpamaan yang saya cerita tadi kan. Sampai pemuda-pemuda tu pun dah banyak tumbang. Yang meninggal satu hal dah memang tak apalah. Itu memang ialah memang kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi apa sebenarnya orang kata, kalau kata persediaan sebelum kita mati, inilah yang dikatakan persediaan dia. Sebelum kita mati kan, inilah persediaan dia. Bukan dah mati baru kita nak bersedia, tak. Yang hidup adalah kita nak bawa dalam kehidupan harian kita. InsyaAllah sama-sama kita bawa, sama kita ajarkan, sama-sama kita teruskan perjuangan kita ni, perjuangan dalaman kita ni, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah, dan kita ngajakkan sama-sama kepada orang yang lain pula mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu, kita nak pilih siapa-siapa pun tak boleh. Tapi Allah pilih, dan Allah Taala pilih daripada sisi dia jua untuk dia, kita teruskan. Kita memang tak mampu. Kita jangan mengharapkan kita punya hawa nafsu pula, keakuan diri kita pula yang nak mengajar dan sebagainya. Tak. Sebenarnya semua daripada dia. Kasih sayang daripada dia. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala letakkan kita ni sebagai yang dikatakan sentiasa mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, siapa ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Macam mana keadaan dia? Itulah. Ni tadabbur betul-betul ni. Yang ditekankan di sini tadabbur betul-betul. La ilaha illallah. Menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Insya-Allah. Sekian daripada saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat kami berkumpul semula di Perlis setelah seminggu. Guru pembimbing berada di Ampang. Jadi di sini saya daripada perkataan Syekh Latif tadi tentang khayal. Bagi saya talk ini bukan khayal, jauh daripada khayal. Sebab daripada talk inilah saya mula mendalami apa maksud la ilaha illallah. Daripada talk ini saya mula memahami macam mana sebenarnya nak solat, bagaimana dikatakan puasa, bagaimana apakah dimaksudkan dengan selawat. Banyak yang saya dapat daripada talk. Jadi dulu kalau berzikir la ilaha illallah, rasanya semua berzikir tentang kalimah la ilaha illallah. Jadi masing-masing berebut-rebut untuk menghabiskan zikir, sama ada di waktu pagi atau tengah hari, tapi tanpa memahami. Jadi istilah khayal dengan talk ini tak mungkin, tak mungkin. Sebab saya sendiri yang dapat manfaat daripada talk ini. Syukur alhamdulillah. Jadi bila diperkatakan tentang akhir zaman, ramai mula takut dengan apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Tapi takut itu hanya takut semata-mata, tidak mempersiapkan diri untuk mendalami ataupun memperteguhkan tauhid masing-masing. Sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh setiap orang tentang kalimah la ilaha illallah tidaklah sesusah mana. Maksud saya ilmu tu adalah paling basic sekali, bukannya satu ilmu yang tinggi. Dia kalimah la ilaha illallah cuma nak menomborkan satu Allah dalam kehidupan, nak mengesahkan Allah sahaja yang ada, dan kita mati. La ilaha illallah, la ilaha, kita mati, dan yang hidup hanya Allah. Jadi kita diberi hidup untuk apa? Seperti yang guru pembimbing selalu sebut, kita diberi hidup untuk memberitahu bahawa Allah tu yang hidup. Kita adalah cerita-cerita dia. Hidup kita adalah hidup dia. Jadi di akhir zaman ni sewajibnya memang patut-patut kita mendalami lagi kalimah la ilaha illallah. Sebab bila takut menguasai diri, kita dah tak nampak apa-apa lagi dah. Kita nampak makhluk itu lebih berkuasa.
Padahal yang berkuasa hanya Allah. Jadi kepada siapa yang dah memahami apa tujuan hidup, apakah tujuan talk ini diadakan, panjang-panjanglah kepada kawan supaya jangan hanya kita sahaja yang ada ilmu ini. Sampaikan, sebab dah memang semua tahu, memang patut semua berpaut pada Allah yang Esa. Ya. Sebab di masa akan datang kita tak tahu lagi macam mana akan huru-haranya yang kita akan hadapi. Kita takut di masa huru-hara itu berlaku, perkataan yang keluar ataupun yang ada di dalam hati kita adalah takut, ya Allah apa kena ni, itu. Tapi kita tak, dalam hati kita tak ada Allah, itu yang kita takut. Mati tetap mati, tapi adakah kita mati dalam kita mengingatin Allah ataupun kita mati dalam kita gerun kepada makhluk Allah. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenar-benar syukur adalah menyatakan dialah yang memuji dirinya sendiri. Maka tak adalah kita memuji kepadanya, tetapi melainkan menyatakan dialah memuji dirinya Esa. Alhamdulillah apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita, semuanya daripada Ustaz Auza'i, Syekh Latif dan Puan Sa'diah, semuanya nak mengajakkan kita ni betul-betul kasih sayang, mengesakan Allah. Itu ya jalan untuk kita selamat. Tak lain mereka ucapkan adalah nak bawa kita sama-sama ke jalan keselamatan, jalan yang kemenangan yang benar-benar adalah inilah jalannya yang kita sebut. Jadi kita nakkan sama-sama kita ni selamat, bukan kita saja, tapi kita nak semua sama-sama dapat. Seperti mana Nabi Muhammad SAW, dia diutus membawakan rahmatan lil alamin. Membawa rahmat. Rahmat ni maknanya dapat keselamatan, dapatkan Allah. Jadi sekalian alam ni Rasulullah SAW ambil rahmat. Jadi kita pengganti mengikuti al-ulama warasatul anbiya, mesti ada watak begitu. Itu watak yang utamanya, membuang keakuan diri dan terus akan Allah anugerahi, iaitu ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama kita. Setelah dah diasidak walal kufar, dah dibuangkan oleh Allah dengan tegas sifat-sifat keakuan diri itu. Allah perlihatkan, Allah buangkan sifat akuan diri dengan tegas, maka Allah gantikan dengan sifat ruhama'u bainahum. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan membuangkan keakuan diri, ciri-cirinya dia akan bersifat kasih sayang, nak juga orang lain selamat. Siapa-siapa pun, dia pergi mana pun, dia nak semuanya dapat rahmat juga. Jadi itulah dia. Jadi bagi orang yang maknanya memiliki keakuan diri, dia akan terus menerus membawa, mengajak manusia ke arah untuk supaya naikkan akuan-akuan diri. Itu contohnya tadi, kita semenjak kita merdeka, jadi sistem akuan-akuan diri itu tadi yang kita amaliahkan. Banyak kita amaliahkan dalam kita punya pemerintahan, tentera ke, polis ke, apa sajalah dalam kerajaan ni punya sistem ni. Semua sistem tu adalah membawa sistem kepada akuan-akuan diri. Di 40 lah macam-macam ada dia buatkan kasta-kasta. Kita pun dah terbiasa gitu mengejar-ngejar kasta-kasta tu jadi. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu taala untuk kita membeza-bezakan. Tak ada perbezaan, melainkan dia takwa aja, kembali kepada Allah. Kita ni sama aja mengesakan Allah, takwa tu. Nah, ini tidak, kita masuk tempat kerja, kita kerja berapa jam? 10 jam dalam mensekutukan Allah aja sistem tu. Tapi kita tak sedar, hari-hari dah berlaku gitu, berpuluh tahun sejak merdeka. Mana-mana situasi keadaan yang membawa kepada ke arah
membesarkan akuan diri, pasti Yahudi lah kerja dia. Sistem tu sistem Yahudi. Dan kita ni mengikutinya sebab fasik. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Mudahlah Yahudi membodoh-bodohkan kita supaya kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Dan kita sendiri pun tak mau kenal diri, tak kenal Allah. Lahir dia anak Adam, mak bapak yang corak, mak bapak corak pun tak boleh harap juga. Minta maaf saya cakap, bukan suruh derhaka pada ibu bapa. Nanti mak anak tu tadi ada bagus sikit nak cari jalan ketuhanan, mak bapak pula larang pula. Aku tak ada anak macam kau pergilah merambus. Tu tadi. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Jadi saya cakap tadi itulah. Kalau kita betul nakkan tadi ihdinas siratal mustaqim, betul pengucapan kita di hadapan Allah, betul Fatihah kita tu khusyuk kepada Allah, terbawa-bawa di luar solat, ihdinas siratal mustaqim tu, mana kita nak jalan yang betul-betul, iaitu buang keakuan diri, nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita masih lagi menyebut ihdinas siratal mustaqim di hadapan Allah, kita dusta Allah Taala kata. Sebab di luar solat kita tak minta, kita tak bersungguh-sungguh nakkan jalan yang benar. Seperti mana? Siratal ladzina an'amta alai, jalan para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, orang soleh, orang sidikin, iaitu buang keakuan diri. Tak nak jadi bodoh dengan Allah, tak nak fasik. Ini kita biarkan. Diri kita masih lagi jahil tentang Allah, kita boleh tenang-tenang lagi. Kita rasa macam tak ada salah besar kita ni tak kenal Allah, pencipta kita. Inilah dia. Maka kembalilah kepada Allah. Peluang masih ada lagi. Ya. Kita dah teruk sangat ni. Jangan kita terikut-ikut, ramailah gini. Jangan ikut ramai cuma kecundang buat apa? Biar kita seorang-seorang janji kita diredai Allah. Berjalanlah kita seorang-seorang dengan Allah. Tak apa. Kalau ramai-ramai semua tak diredai Allah, buat apa? Ini kitanya penghujung zaman memang itu. Lebih ramai yang jahil tentang Allah. Jadi kita kena asingkan diri kita dengan dia orang. Jangan ikut sistem. Kalau kita masih lagi rasa pandangan manusia kita nak nilai, rosaklah kita. Kita harus melihat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ridha tak? Allah ridha. Aku seorang-seorang ni, 2 orang 3. Tak apa, janji Allah ridha. Daripada kau duduk ramai-ramai, kau rasa aman padahal Allah tak ridha. Ini yang berlaku dia. Jangan tertipu. Malahan kita dilihatkan Allah bermacam-macam, kita masih lagi lalai. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri. Kembalilah kepada Allah. Jalan tu masih lagi Allah bagi. Allah masih sayang kita. Allah terima kita. Selagi kita betul-betul nakkan kepada Allah, bertobat, insaf, kembali kepada Allah, itulah jalan yang paling pertama yang harus kita lakukan. Menyesali dan sedar, tinggalkan jalan-jalan yang menyebabkan kita tak diredai oleh Allah. InsyaAllah saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan. Kalau ada dalam percakapan ada keakuan diri, wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.